Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya pada hari ini dalam rancangan isu terkini. Pada hari ini kita akan membincangkan topik yang semakin signifikan dalam golongan remaja yang berumur antara 13 tahun sehingga 19 tahun, iaitu ketagihan video game. Ketagihan didefinisikan sebagai keinginan terhadap sesuatu perkara yang tidak boleh ditahan. Bagaimana seseorang itu boleh dikelaskan sebagai ketagih terhadap suatu perkara? Berdasarkan fakta, seseorang itu akan tergolong dalam kumpulan yang ketagih apabila mereka ini meluangkan masa antara 4 sehingga 5 jam sehari untuk bermain permainan video game sehingga mereka lupa untuk makan, minum, tidur dan memenuhi keperluan asas yang lain. Video game pula didefinisikan sebagai permainan elektronik yang lebih canggih. Tagihan video game masih kurang mendapat perhatian daripada pihak kerajaan. Walau bagaimanapun, kita perlu akui masalah ini berlaku di persekitaran tempat tinggal dan gejala ponteng sekolah juga berkait rapat dengan isu ini. Hal ini demikian, pelajar sekolah sering ditangkap di cyber cafe kerana bermain permainan video atas talian. Hal ini perlu diberi perhatian sebelum ia menjadi lebih parah seperti yang berlaku di negara luar, antaranya Korea Selatan, Jepun, Amerika Syarikat dan lain-lain. Kerana kebanyakan remaja di negara tersebut sanggup berhenti sekolah akibat ketagihan video game. Untuk mengupas isu ini dengan lebih lanjut, kita bersama wartawan lokasi Zakira Zunur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami baru saja tiba di pusat cyber cafe di salah sebuah pusat cyber cafe di Hentian Gajang, dan di sini kami akan melihat ketagihan para remaja yang ketagih dengan untuk bermain video game. Okey. Gerak diri siapa rambut ketat, ikat kepala ikan nari bukan dia. Angkat senjata terhumban masuk longgar, jika penakal meledak dalam jiwa. Kau perlu sosok berkata dia kan lebih berbisa, kepala pecah dunia. Umur? 14. Selalu datang sini waktu bila? Pagi kadang-kadang datang ataupun petang. Maksudnya hari sekolah pun datang sini? Habis sekolah 7 datang lah, 7.30 macam tu. So balik pukul berapa kalau 7.30 datang sini? 10. 10 malam? So datang naik apa? Jalan kaki dengan ni kadang-kadang lah. Selalu berapa jam spend kat sini? Sejam, setengah jam, 2 jam macam tu. Guna duit sendiri atau mak ayah bagi? Ayah bagi ataupun duit sendiri. Umur adik? 13 tahun. Apa tujuan adik datang sini? Memang nak main game je? Memang nak main game je? Selalu main game apa Game Dota semua, Blackshot. So adik datang sini mak ayah bagi duit ataupun guna duit adik sendiri? Duit adik sendiri. Oh, maksudnya guna duit belanja sekolah lah. Kan daripada main game pernah tak buat benda lain kat sini? Main FB, tengok YouTube. Umur? Umur 20. Umur 20. Sekarang ni belajar kat mana? Uni KL. Setiap hari ke datang sini? Tak juga. Biasanya dalam seminggu berapa kali datang sini? Kalau free time ada assignment Kalau sehari tu datang tu biasanya waktu mana? biasanya malam lah. Malam area pukul berapa dan berapa jam ambil masa? Lepas maghrib main dalam 3 jam 4 jam je. Lepas maghrib normally masuk dalam pukul 8. Pukul 8 lah. Selalunya balik pukul 11. pukul 11. 8 3 jam lah. Kadang 11, kadang 12. Memang kalau datang sini memang akan main game. Kadang tengok video, kadang ada yang buat assignment dalam grup. Semalaman datang berapa? Maksudnya kalau dia kira per jam kan? Kita orang ikut promotion. Oh, Dia kalau ada yang RM5 3 jam ataupun RM10 7 jam. RM5 3 jam? Oh. So biasanya ikutlah, kalau rasa nak main 3 jam bayar RM5 je lah. Kalau main 7 jam pun bayar RM10, tapi masa baki tu boleh pakai lagi. Boleh pakai lagi. Berdasarkan apa yang telah kami dapati, punca-punca mereka bermain video game adalah kerana mereka bosan, tidak tahu buat apa di rumah dan mereka datang kerana bosan.
Selain itu, mereka juga dipengaruhi oleh rakan-rakan sebaya di mana mereka datang ke cyber cafe secara beramai-ramai ataupun sendiri. Mereka merasa tenang ataupun best ataupun gembira apabila bermain game secara beramai-ramai ataupun secara online. Antara kesan-kesan yang mungkin terdapat kepada mereka remaja yang terlibat dengan ketagihan video game adalah seperti kesan yang terdapat secara fizikal, iaitu ini kerana beberapa laporan yang telah dibuat melalui media sosial, iaitu salah satu laporan yang dipaparkan dalam media sosial di mana remaja yang terlibat dengan ketagihan video game merupakan remaja yang tidak teratur dari segi jadualan perjalanan harian. Ini jelas terbukti apabila laporan menunjukkan baru-baru ini pada awal tahun ini iaitu seorang kanak remaja di Taiwan mati akibat bermain game tanpa henti selama 40 jam. Selain itu, pada bulan Mac, seorang remaja di Amerika Syarikat dimasukkan ke hospital disebabkan bermain game tanpa henti selama 4 hari. Ini jelas menunjukkan bahawa selain masalah mental, fizikal serta masalah kesihatan yang terjadi kepada penagih ketagihan permainan video, mereka juga menghadapi masalah untuk berhubung dengan sosial, untuk berinteraksi dengan sosial di persekitaran, di mana menurut kajian yang dilakukan oleh sebuah pusat penyelidikan di US menunjukkan bahawa remaja yang terlibat dengan ketagihan video game adalah remaja yang mudah menunjukkan ciri-ciri yang pasif di mana mereka tidak gemar bergaul dengan persekitaran sekeliling. Lain yang terdapat terhadap remaja yang terlibat dengan penagihan video game adalah remaja ini mudah terdorong untuk terlibat dalam masalah jenayah, di mana pihak polis sendiri mengesahkan bahawa jenayah-jenayah seperti penagihan dadah, jenayah-jenayah curi dan sebagainya yang melibatkan remaja bermula di pusat cyber cafe, di mana remaja mudah terdedah dengan dorongan rakan-rakan di sekeliling yang bermain yang mempunyai minat yang sama di cyber cafe tersebut. Isu ketagihan permainan video bukanlah sesuatu isu yang membimbangkan di Malaysia. Namun, ini tidak bermakna kita perlu mengabaikan sepenuhnya mengenai isu ini. Oleh itu, kami menyarankan pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk mengambil beberapa tindakan dengan mewujudkan akta atau undang-undang berkenaan isu ini supaya isu ketagihan permainan video ini tidak menjadi kronik dalam masyarakat. Antara langkah-langkah yang boleh diambil dalam menangani isu ketagihan video game adalah yang pertama, pengawasan ibu bapa, di mana ibu bapa perlu mendidik anak-anak mereka supaya bijak menguruskan masa, supaya kanak-kanak ini dapat membahagikan masa mereka untuk bermain video game dan belajar. Yang kedua, penguatkuasaan undang-undang. Contohnya menetapkan had umur kemasukan ke cyber cafe, iaitu sebagai contoh, individu yang berusia 18 tahun ke bawah tidak dibenarkan untuk masuk ke cyber cafe selepas jam 11 malam. Ini adalah untuk mengelakkan kanak-kanak daripada ponti sekolah untuk bermain video game. Langkah yang ketiga ialah mengimplementasikan intervensi di luar negara ke dalam setting Malaysia. Sebagai contoh, intervensi yang boleh dilakukan di Malaysia ialah intervensi yang telah dilakukan di Korea Selatan, iaitu shutdown law ataupun dikenali sebagai Cinderella law. Pelaksanaan undang-undang ini, remaja yang berusia 18 tahun ke bawah tidak dapat mengakses permainan video pada waktu 12 malam hingga 6 pagi.